Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini menyambung semula kelas ataupun kuliah kita di masjid ini, yang mana di masjid ini kita membincangkan berhubung dengan al-halal wal haram fil Islam, iaitu yang bersangkutan dengan perkara halal dan haram di dalam Islam. Dalam kuliah yang lepas kita telah bincang tentang prinsip yang pertama berhubung dengan al-halal wal haram. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan al-halal wal haram, prinsip pertama yang diletakkan oleh Al-Quran adalah asal pada setiap sesuatu adalah halal ataupun dibolehkan. Itu telah kita bincang dalam kuliah yang lepas. Asal pada sesuatu itu adalah dibolehkan. Al-asl fil asya' ibahah. Sesuatu itu pada asalnya adalah harus ataupun boleh dilakukan. Kita dah bincang dari sudut dalil-dalilnya, dan pada malam ini kita masuk kepada prinsip yang kedua yang disebut oleh para ulama. Antaranya pengarang kitab kita Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu kuasa menentukan halal dan haram adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip yang kedua. Malam ini kita akan cuba bincang poin ataupun prinsip yang kedua ini. Kita baca apa yang disebut oleh penulis. Sesungguhnya Islam meletakkan kekuasaan hak menentukan halal dan haram hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Islam meletakkan kekuasaan untuk menentukan halal dan haram adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia, sama ada ia seorang raja, sultan ataupun apapun kedudukannya, dia tidak memiliki hak untuk mengharamkan sesuatu dengan pengharaman abadi ke atas hamba-hambanya. Sesiapa yang berani melakukan perkara demikian, maka dia telah melampaui batasnya dan melanggar hak ketuhanan di dalam perundangan Allah terhadap manusia. Sesiapa yang rela dengan perbuatan seperti itu, tunduk terhadap perintahnya, samalah dia seperti menjadikan pelakunya sebagai menyengutukan Allah dan dianggap ikutannya itu sebagai perbuatan syirik. Itu apa yang disebut oleh pengarang kitab kita. Apa dia kata, tuan-tuan? Pertama, di dalam prinsip yang kedua ni, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa menentukan sama ada perkara tersebut makanan ke, urusan ke, ataupun dalam apa-apa bab sekalipun, yang boleh kata haram Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya asy-syari', dia panggil asy-syari'. Asy-syari' itu apa? Yang menentukan syariat atau yang mensyariatkan hukum itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesiapa pun di peringkat manusia ni, hatta kan dia kata di sini seorang raja ke, sultan ke,
ataupun sesiapa sahaja, tok guru ke, tok syekh ke, mufti ke, siapa ke, tak ada kuasa untuk menghalalkan sesuatu, melainkan kalau dia nak kata haram, dia kena datangkan dalil. Dia tak boleh memandai-mandai. Ini prinsip yang penting. Sebab itu sesiapa yang nak kata benda ni haram, dia mesti datangkan dalil. Sebab apa? Kerana yang berkuasa boleh menentukan benda tu haram hanyalah Allah. Sebab itu kata dia, sesiapa yang berani mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, dia mengharamkan sesuatu yang Allah tak haramkan. Allah tak haramkan, dia haramkan. Dia telah mengambil tempat sebagai Tuhan. Sebab tu dia kata apa? Dia kata dia telah melampaui batasnya dan melanggar hak ketuhanan di dalam perundangan Allah terhadap manusia. Sebab itu walaupun kita guru ke, syekh ke apa ke, tak boleh kita menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, melainkan mesti ada sandaran dia daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak boleh kita menyandarkan atau kita mendakwa sesuatu tentang agama ni tanpa ada keterangan. Itu apa yang dia sebut. Lebih malang lagi dia kata, jikalah sesuatu perkara itu dihalalkan atau diharamkan. Maksudnya katalah kita belajar dengan satu orang, guru kita, dia kata benda tu haram. Dia haramkan benda tu. Umpamanya, saya bagi contoh. Dalam Islam, Allah Ta'ala menghalalkan apa yang dinamakan dengan perkahwinan ataupun pernikahan. Tapi kita tengok di dalam sesetengah ajaran agama umpamanya, dia mengharamkan apa yang dikatakan sebagai perkahwinan. Dia tak bagi kahwin. Sebahagian ajaran pun ada yang dia kata kalau kita nak jadi orang yang kuat agama ni, kita tak boleh kahwin. Tabattul. Maksudnya dia mesti membujang lah. Membujang, tak boleh kahwin. Artinya perkara yang pada asalnya halal telah diharamkan. Siapa yang haramkan? Orang yang manusia itulah yang memandai-mandai tu. Kalaulah kita pergi tunduk pada dia, maknanya benda yang dihalalkan oleh Allah tu kita pergi haramkan. Orang tu pergi haramkan, kita pergi ikut dia. Kata pengarang kitab kita, berdasarkan apa yang disebut oleh Al-Quran, kita telah mensyirikkan Allah dengan orang tersebut. Maksudnya kita telah letak orang tersebut setara dengan Allah. Di dalam bab apa? Di dalam bab menghalalkan sesuatu ataupun mengharamkan sesuatu. Sebab itu tuan-tuan, di antara perkara yang merosakkan akidah orang-orang Kristian pada peringkat awal, kalau kita tengok dalam Al-Quran sebut, apa dia? Mereka mentaati padri-padri mereka dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, padri mereka halalkan. Perkara itu Allah haramkan, dihalalkan oleh padri mereka. Mereka mentaati padri lebih daripada mentaati Allah. Atau dalam bahasa kita ni, mentaati tok guru ni lebih daripada perintah Allah. Itu pun termasuk di dalam apa yang dikatakan syirik di dalam ketaatan. Apabila kita ikut seseorang yang mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram, maka kita telah mengangkat orang tersebut pada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam bab agama ni, perkara yang paling besar sekali, tak boleh memandai-mandai. Dalam soal hukum, mungkin benda tu kita tak suka, tetapi kalau dia halal, kita tak boleh kata haram. Saya bagi contoh umpamanya Nabi SAW. Satu hari Nabi dihidangkan dhab. Kita semua baca hadis dhab. Baca hadis dhab. Biawak padang pasir. Nabi tak makan dhab. Biawak padang pasir ni Nabi tak makan. Tetapi adakah Nabi larang sahabat makan? Nabi tak larang. Khalid
Al-Walid tanya Nabi SAW, Khalid ibn Al-Walid, dia kata tak boleh makan ke? Nabi kata tak boleh makan. Tapi pasal apa Nabi tak makan? Nabi kata ini bukan makanan kaum dia tak lalu. Tetapi walaupun Nabi tak lalu ataupun Nabi tak suka makanan tu, bukan makanan Nabi dan Nabi tak makan, tapi oleh kerana benda tu halal, Nabi tak haramkan. Oleh kerana Allah tak haramkan benda tu, Nabi tak haramkan walaupun Nabi tak suka. Sebab itu tuan-tuan, kita nak kata claim satu benda tu haram bukanlah kerja kita ataupun bukanlah kuasa yang ada di tangan manusia, melainkan dia milik Allah Subhanahu wa taala. Antara dalil yang dibawa oleh pengarang kitab kita ini dalam surah Asy-Syura ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah." Patutkah mereka itu mempunyai sekutu dalam menentukan mana-mana bahagian daripada agama mereka, sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah tanya, apakah sepatutnya, apakah boleh mereka itu syuraka, mempunyai sekutu untuk apa? Untuk mereka menentukan sesuatu hukum dalam agama, sesuatu peraturan undang-undang, satu syariat. Allah kata patutkah untuk mereka ada satu pihak lain dalam menentukan syariat selain daripada apa yang diizinkan oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, banyak di dalam Al-Quran menyebut tentang amaran seseorang yang memandai-mandai dalam urusan agama. Sebab itu kita selalu tekankan dalam agama, kita tak boleh ada sikap memandai-mandai. Kita nak kata benda ni baik, kita nak kata benda ni buruk, nak kata benda ni halal, nak kata benda ni dapat pahala, nak kata benda ni dapat dosa, nak kata benda ni dilarang, nak kata benda ni disuruh. Tak boleh datang daripada kita. Pasal apa boleh buat benda ni? Saya ingat boleh kot. Sebab itu Allah kata, apakah boleh untuk mereka itu ada sekutu dalam menentukan hukum, dalam menentukan sesuatu perkara selain daripada apa yang Allah tentukan. Maksudnya agama ni milik Allah. Sebab itu dia hantar Nabi. Kalau agama ni semua orang boleh buat ikut cita rasa, semua orang boleh buat ikut suka, tak perlu datangnya Nabi. Nabi tak payah mai. Nak semayang, semayang ikut suka. Nak makan, makan ikut suka. Nak hidup, hidup ikut suka. Tetapi bila Nabi mai, dia membawa apa yang Tuhan nak. Dia bawa apa yang Tuhan suruh. Maka sebab itu datangnya Nabi. Maka sebab itu di dalam agama tidak boleh kita meletakkan seseorang itu pada kedudukan Allah ataupun pada kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebih jelas lagi pengarang membawa firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 31. Sebab itu dalam agama ni tuan-tuan kena ingat, kita bila belajar agama ataupun kita mengikut mana-mana guru ataupun kita mengikut mana-mana ajaran ke, tak boleh ada dalam diri kita ni sikap ta'assub. Pertama, tak boleh ada ta'assub. Ta'assub ni maksudnya ikut membabi buta lah, ikut ta'assub lah. Sampai dia cakap apa pun kita tak boleh petikai, dia suruh apa pun kita tak boleh bantah. Apa yang dia kata pun kita kena dengar cakap, ta'assub. Yang kedua, kita tak boleh ada taqlidul a'ma. Tak boleh ada taklid secara membuta tuli. Maksudnya kita ikut tanpa kita tahu pasal apa kita ikut. Benda itu dicela dalam agama. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 31. Allah kata ittakhadhu ahbarahum. Surah At-Taubah ayat 31. Allah cerita tentang golongan Nasrani, golongan Kristian. Ini pengajaran untuk kita sebagai orang Islam. Dalam ayat ini Allah kata ittakhadhu ahbarahum. Orang-orang Kristian itu mengambil ahbarahum, pendeta-pendeta mereka. Wa ruhbanahum, rahib-rahib. Ahbarahum wa ruhban,
rahib mereka ni, maksudnya ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh agama mereka, pendeta mereka, tuan-tuan guru mereka itu sebagai apa? Arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain daripada Allah. Sebagai Tuhan selain daripada Allah. Siapa yang mereka jadikan Tuhan? Padri. Padri itu siapa? Kalau orang Islam ni ulama ah. Kalau Kristian dia panggil padri. Kalau orang Islam ulama lah, maksudnya scholar. Apa? Tokoh tuan guru lah. Maksudnya macam mufti lah kan. Maksudnya pemimpin agama. Dalam kes ini, seorang sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an, dia asalnya pendeta Nasrani, dia asalnya Kristian. Ini dalam riwayat yang kita selalu dengar lah. Apabila dia memeluk Islam, dia asalnya Kristian, dia masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi SAW seakan-akan macam dia macam apa, petikai, ataupun dia macam tanya sebab dia rasa benda tu tak ada dalam Kristian. Apa dia benda yang tak ada ni tuan-tuan? Benda apa? Quran kata apa? Quran kata orang Kristian ambil padri sebagai Tuhan. Orang Kristian ni sembah padri. Dia Kristian macam kita lah. Orang kata sesuatu tentang orang Melayu, kita yang Melayu ni kita kata tak ada ah. Orang Melayu tak buat macam tu. Saya tahulah saya Melayu. Macam itulah dia. Jadi dia kata dia Kristian. Dan dia tak tahu, dan dia rasa Kristian tak buat apa yang Quran sebut tadi. Dia kata orang Kristian tak sembah padri. Apa kata Nabi? Nabi kata, bal innahum harramu alaihim al-halal wa ahallu lahum al-haram. Apa dia tuan-tuan? Nabi kata sesungguhnya orang-orang Kristian apabila diharamkan kepada mereka oleh padri-padri mereka ni sesuatu yang Allah halalkan, wa ahallu lahum al-haram, dan padri-padri ni menghalalkan apa yang haram, fattaba'uhum, mereka ikut padri. Ini maksud ayat tadi. Apa dia maksud dia? Bila Adi mai tanya Nabi, dia kata orang Kristian ni tak sembah padri. Mereka tak pergi sujud dekat padri. Mereka tak pergi tunduk dekat padri. Jadi macam mana Quran kata boleh kata sembah padri? Mereka tak sujud, tak rokok. Macam kita buat kan, kita solat, kita sujud, kita rokok. Orang kafir pergi sembah berhala. Dia kata orang Kristian tak buat. Nabi kata apabila padri mengharamkan sesuatu yang halal, sesuatu tu asalnya halal. Sesuatu tu asalnya halal, tetapi diharamkan oleh siapa? Padri. Yang kata halal tu siapa? Tuan-tuan, yang kata halal tu siapa? Yang kata halal. Yang kata haram padri, yang kata halal siapa dia? Tuan-tuan dengar elok dah ni mikrofon ni. Yang kata haram padri, yang kata halal Allah. Dia boleh ikut siapa? Dia boleh ikut padri. Bila Tuhan Allah kata haram, padri kata halal, dia boleh ikut siapa? Padri. Kita mau ada perangai lagu tu samalah dengan Kristian. Tuhan kata lain, tok guru dia kata lain, dia ikut siapa? Dia ikut siapa? Ikut tok guru. Kita kata benda ni tak ada dalam sunnah, benda ni tak ada dalam hadis. Tok guru saya kata ada. Sama lah. Tok guru dia boleh mana? Dia kata tok guru dia mimpi. Sebab itu apabila kita pi ikut satu orang, amalan yang tak ada Quran, yang tak ada hadis, yang dia create, dia reka, benda tu Tuhan tak suruh, berat.
Dia bukan benda kecil, dia benda berat. Kita kata ada dalil, tak ada dalil. Ada keterangan, ada hadis Nabi suruh. Ada tak Nabi suruh? Kita tanya ada tak dalil Nabi suruh? Dia kata tak ada. Ada dalam Quran? Tak ada. Pasal tu pasal apa buat? Ini sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, ini bukan benda kecil, ini isu besar. Maka sebab itu kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi ini, Nabi kata apa? Apabila suatu benda itu diharamkan oleh Allah, dihalalkan oleh tok guru depa, padri depa ikut. Sebaliknya macam itulah, kalau Allah Taala halal, padri dia kata haram. Kalau Allah Taala kata haram, padri dia kata halal. Yang dia ikut padri dia. Nabi kata fatilkal ibadah. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata itulah yang dimaksudkan dengan menyembah. Kan? Fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah apa yang dikatakan sebagai menyembah padri-padri mereka. Nampak? Hadirin mukminin, okey. Sebab itu kata pengarang kitab kita, sehingga sekarang penganut agama Kristian mendakwa Al-Masih, iaitu Nabi Isa alaihi salam, telah memberikan kuasa penuh untuk menghalalkan atau mengharamkan apa sahaja. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke langit sesuka hati mereka, sebagaimana yang tersebut di dalam Injil. Pengarang kitab ni kata orang Kristian dakwa Isa telah bagi kuasa penuh untuk menghalalkan apa yang mereka nak, mengharamkan apa yang mereka tak nak. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam, habis tinggi pun satu orang tu, level dia ulama macam mana pun, dia tak boleh pi kepada kuasa menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Pengarang kitab kita kata apa? Pengarang kitab kita kata apa? Nampak? Dalam Injil Matius, ni dibawa oleh pengarang kitab kita, Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia kata apa? Dia kata dalam Injil ada sebut satu benda. Kebenaran yang aku katakannya kepada kamu, segala yang kamu tegah di atas bumi akan ditegah pula di langit. Segala apa yang kamu halalkan di bumi akan menjadi halal pula di langit. Maksudnya siapa yang tentukan halal haram? Kamu sendiri. Siapa yang tentukan halal haram? Ikut kamu. Sebab itu tuan-tuan, saya nak tanya, wallahu a'lam lah, ketika Nabi Isa alaihi salam turun, antara benda yang dia buat apa dia? Bila Nabi Isa turun, apa dia buat? Ni duk cakap Nabi Isa sehari dua ni, Nabi Isa bila turun apa dia buat? Apa dia buat? Satu, Nabi Isa bila turun balik dia diangkat ke langit. Bila dia turun, dia buat apa? Dia bunuh babi. Dia patahkan salib. Apa sebab dia bunuh babi? Bisa dengar? Apa sebab dia bunuh babi? Dalam banyak-banyak binatang, pasal apa dia pergi bunuh babi? Sebahagian ulama menyebut Isa bunuh babi ni kerana dia nak bagi tahu kata babi itu haram. Maksudnya dalam ajaran asal Nabi Isa, ajaran yang Allah Ta'ala buat turun, babi ni halal ke haram? Babi ni halal ke haram? Haram. Originalnya haram. Mai mana pi kata halal? Dihalalkan oleh siapa? Dihalalkan oleh padri, oleh father ni, oleh ulama-ulama ni. Nampak tak? Sesuatu yang diharamkan oleh Isa, diharamkan oleh Tuhan dalam ajaran asal, dibolehkan, dihalalkan, diubah oleh siapa? Oleh padri. Padri yang ubah. Sebab itu dalam agama, benda yang paling penting sekali apa? Ajaran asal. Ajaran asal yang tulen, yang asal tu. Sebab itu bila mari ajaran Kristian yang ada hari ini telah diubah, telah ditokok tambah oleh siapa? Padri. Sebab itu Islam anti kepada tokok tambah ni. Apa dia? Bid'ah.
Sebab bila masuk bid'ah ni, bid'ah atau bid'ah. Bid'ah ni benda yang Nabi tak ajak kemudian dibuat. Sehingga orang tak tahu yang mana asli, yang mana yang direka. Yang mana yang original, yang mana yang ditambah. Maka sebab itu, salah satu benda yang merosakkan ajaran Kristian adalah ubah suai yang dilakukan oleh ulama-ulama mereka ataupun padri-padri mereka. Kemudian kita sambung balik. Pengarang kitab kita bawa surah Yunus ayat 59. Pengarang kitab kita ni dia bawa surah Yunus ayat 59. Tentang apa surah Yunus ayat 59 ni? Cuba tuan-tuan tengok. Okey. Dia kata dalam surah Yunus ayat 59, kita baca dia punya terjemahan. Katakanlah kepada kaum yang mengada-ngadakan sesuatu hukum, sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan oleh Allah untuk manfaat kamu itu, sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian lagi halal. Katakanlah lagi kepada mereka, adakah Allah mengizinkan bagi kamu berbuat demikian, dan kamu hanya mengada-ngadakan sesuatu secara dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Katakan kepada kaum yang mengada-adakan sesuatu hukum. Asalnya hukum tu tak ada. Asalnya hukum tu tak ada. Direka. Oleh siapa? Oleh ulama-ulama mereka lah. Lepas tu, sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan oleh Allah untuk manfaat kamu, sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya halal, sebahagian daripadanya haram. Ayat ini tuan-tuan, kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir, surah Yunus ayat 59. Tuan-tuan note, surah Yunus ayat 59. Kata Al-Imam Ibn Kathir, ayat ini diturunkan oleh Allah kesan daripada tindakan. Siapa yang biasa baca dalam tafsir Ibn Kathir, surah Yunus ayat 59, ayat ni turun kisah apa? Siapa bisa tahu ayat ni turun tentang isu apa? Ayat ini turun tentang isu, kata Al-Imam Ibn Kathir, berdasarkan kepada tindakan orang-orang musyrikin mengharamkan makanan laut yang dihalalkan oleh Allah. Mengharamkan makanan laut yang dihalalkan oleh Allah. Makanan laut tu halal. Siapa yang halalkan? Allah. Lepas tu diharamkan oleh siapa? Diharamkan oleh orang musyrikin. Atas hujah apa mereka haramkan? Tak ada hujah. Memandai-mandai. Ini dan masalahnya pengikut mereka tolak yang Allah halalkan tu, terima apa yang mereka haramkan. Tu saya nak sebut sikit kat tuan-tuan lah, nak kait dengan apa yang berlaku sekarang ni. Boleh? Benda ni lama dah, tapi saya nak sebut jugalah sikit. Walaupun dah dijawab oleh ramai orang, tapi saya nak bagi clear juga. Pasal dia sebut makanan laut ni. Makanan laut tu boleh ke tak boleh? Kita panggil satu orang main rumah kita, kita hidang udang kan, seafood. Dia tak makan. Kita tanya pasal apa tak makan? Dia kata dia sakit ke, atau dia alergik ke, tak apalah kan. Maksudnya bukan dia haram kan, tapi dia tak boleh makan lah. Okey, tak apalah. Tapi tersebar dalam sesetengah sebaran dalam masyarakat kita, saya tak tahu tuan-tuan dapat tak dapat, kononnya Nabi tak makan daging dengan sotong. Nabi tak makan susu dengan ikan. Nabi tak campur makanan laut dengan makanan darat. Kalau dia kata daripada Kementerian Kesihatan ataupun daripada pakar pemakanan ke, okeylah, kita tak petikai lah. Tak apalah kan. Dia kata ni nasihat daripada Kementerian Kesihatan, nasihat daripada pakar pemakanan.
Dia kata tak elok kita makan daging, kita makan dengan sayur ni ke apa, tak elok. Tak apalah, sebab itu dari sudut ilmu, saintifik, okey. Tapi bila dia sandarkan Nabi tak makan, atau Nabi kata tak boleh makan, yang ni beratlah. Sebab bila kita nak sandarkan sesuatu kepada Nabi, Nabi kata tak boleh, sebab ada orang dia kata saya tak makan dah lepas ni sebab Nabi tak bagi. Kita kata bila Nabi tak bagi? Tuan-tuan dah dapat tak? Ada orang tak makan. Dia kata sotong tak boleh makan dengan daging. Makanan laut tak boleh campur dengan makanan darat. Kita kata pasal apa? Dia kata Nabi tak bagi. Yang ni bohong. Yang ni memang dia bohong. Dia bohong dari sudut apa? Dia pergi sandarkan benda tu pada Nabi. Ada hadis tak? Ada hadis tak? Tak ada. Jadi boleh tak kita nak makan? Boleh. Nak campur sotong dengan daging ke? Kadang-kadang kita pergi Kuala Perlis, kita order seafood, kita order sate daging. Oh, dia kata tak boleh makan ni. Nabi tak bagi. Jangan. Benda tu Nabi tak kata, kita jangan pandai-pandai kan. Banyaklah lagi. Wallahu a'lam. Kalau dia nak kata berdasarkan pengalaman dia, tak apalah. Tapi dia jangan kata Nabi kata. Dia kata kita jangan makan benda-benda dalam ni. Benda-benda hati, jantung. Pasal apa tak boleh makan? Dia kata tak tahulah, pengalaman saya kalau makan benda-benda dalam ni payah ingat. Okey, tak apalah. Pasal apa dia tak makan? Pengalaman dia. Ataupun saya tak makan ni hati, limpa ni. Pasal apa? Pasal tuk saya tak bagi makan. Pasal apa dia tak makan? Dia tak makan pasal apa? Tuk dia tak bagi. Petua tuk dia. Tak apalah. Tak makanlah. Dia kata kalau ustaz nak makan, makanlah. Saya tak makanlah, tuk saya tak bagi. Tak apalah dia nak ikut tuk dia. Sebab tuk dia kata kalau makan tak ingat. Tuk dia pun taklah apa-apa ingat sangat. Kan? Pasal ada. Tapi bila dia tak makan benda-benda dalam di atas sangkaan Nabi kata, Nabi tak bagi, Nabi larang. Oi, yang tu bukan dia. Sebab itu yang kata makan semut hitam, makan kepala ikan, ni semua petua orang tua-tua ya. Petua orang jelempuk, petua orang tambun tulang. Orang tua-tua kata jangan makan kepala ikan, lupa. Jangan makan semut hitam, lupa. Ini lebih kepada petua, pantang larang orang tua-tua ya. Hadis tak ada. Hadis tak ada. Yang tak makan kepala ikan pun duk lupa siapa tu juga. Taklah ingat orang mana pun. Jadi jangan kita sandarkan benda-benda yang Nabi tak sebut, Tuhan tak kata apa, kita pi kata tak boleh. Yang tu maksud dia. Maka sebab itu hadirin mukminin, kalau kita tak makan kerana bukan makanan kita, atau kita tak makan nak jaga kesihatan, itu terpulanglah. Sebab bukan semua benda halal kita wajib makan. Faham tak? Bukan semua benda yang halal kita wajib makan. Tapi kita tak boleh haramkan benda yang halal. Kan? Melainkan kalau doktor tu kata di atas sebab kesihatan lainlah. Dia kata pakcik tak boleh makan ni. Astagfirullah. Awak doktor nak jadi Tuhan ke? Tuhan kata boleh, yang doktor nak pergi kata tak boleh. Pasal apa? Dia bukan haramkan dari sudut makanan tu. Dia haramkan tu faktor kesihatan. Dan Quran pun suruh kita rujuk pada orang yang ada ilmu. Bukan diharamkan makanan tu, tapi untuk kita ada mudarat. Dalam agama pun kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu atau buat sesuatu yang boleh membinasakan diri kamu. Maka kita taatlah dalam bab itu. Bukan kita angkat dia jadi Tuhan, kan? Itu maksud dia. Kemudian tuan-tuan, Allah juga melarang kita untuk memandai-mandai dalam soal halal dan haram ini dalam surah An-Nahlu ayat 116. Allah kata, dan janganlah kamu, surah An-Nahlu ayat 116. Allah kata apa? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram. Hadza halal wa hadza haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib.
Allah kata, jangan memandai-mandai. Duk pi kata, hadha halal, yang ni halal. Hadha haram, yang ni haram. Litaftaru ala Allahil kadhib. Untuk mengada-ngadakan sesuatu pembohongan terhadap Allah. Nampak? Allah kata apa? Jangan memandai-mandai dan jangan bohong dengan nama Tuhan. Sebab itu saya nak nasihatkan. Satu benda lah, kita mungkin dalam masyarakat kita kadang-kadang dia tak perasan. Dia warak itu saya nak kena bahas panjang sikit lah. Nak bagi clear. Okey. Masuk satu sosis daripada Thailand, contoh. Tak kira lah makanan apa daripada Thailand ke mana ke, masuk mai Malaysia. Tak ada tanda halal. Tak ada tanda halal. Tak ada tanda halal. Boleh makan ke tak? Boleh makan ke tak? Boleh. Pasal prinsip asal, segala benda yang Allah Ta'ala jadikan halal. Apa makanan, coklat apa semua kita makan lah. Tapi kita warak. Oleh kerana tak ada tanda halal, tak jelas pada kita halal, kita warak. Warak tu warak. Yang Nabi kata warak tu, kita tak makan. Kita tak makan, itu urusan peribadi kita. Tak apalah. Tapi kita jangan pandai-pandai mulut di atas sangkaan, tak ada fakta, kita piduk kata benda tu haram. Faham tak? Yang jenis bawa mulut piduk buat cerita, hang dengar, aku dengar macam benda ni tak halal. Kita benda yang tak jelas, yang kita tak ada ilmu, yang kita tak ada fakta, yang kita tak ada bukti, kita jangan cakap. Kita jangan cakap. Soal kita tak mau makan, itu hak kita. Saya ustaz, saya tak makan kot benda-benda yang tak ada tanda halal ni. Coklat-coklat Langkawi pun kalau tak ada tanda halal, saya tak makan lah. Tak apa. Tapi hang jangan duk pi kata. Kita yang tak makan tu jangan duk pi kata, yang ni tak boleh makan ni, haram ni, depa buah arak dalam ni, ada depa bubuh pi campur lemak babi. Tahu mana? Di atas ilmu apa kita pi kata macam tu? Ada bukti. Dia kata, aku pun dengar orang cakap, yang duk jual pasar raya pun pesan dah, jangan duk beli. Tu dia. Nak bagi nampak kemas hujah tu, yang duk kerja tu Kediri tak bagi makan. Yang duk kerja jual tu sendiri dia tak bagi makan. Dia berkelahi dengan bos dia, overtime tak bayar, dia buat cerita, kita pula duk pergi percaya kat atas. Saya itu, orang kita lagu tu, kadang-kadang halal haram ni ikut suka. Amboi, mau kalau dengan McD. Oh, McD tu macam burger daging babi tu. Dengar kemarah McDonald tu macam McDonald buat daging khinzir tu. Lepas tu McD buat apa? Oi, marah kalau kita tengok macam McD buat daging khinzir. Lepas tu McD buat apa? Aku tak ada hari nak makan McD ya. Haram. Ni daging McD ni, daging Palestin ni. Darah Palestin ni. Tak makan aku. Jijak pun tak. Oh, semangat. McD kata lepas jemaat, mailah ada 1000 burger free. Dia dulu terpacak. Orang kita kadang-kadang dia bukan atas fact tau. Dia bukan atas ilmu. Semangat. Dengar cakap, orang kata, tak tahu boleh maklumat mana, piduk sebar, hinggap kata ceruk. Kita tanya, hang tahu mana? Ada fakta ke? Kerajaan kata apa? Dia kata ni semua ayam tak sembelih ni, ayam ni tah mai mana ni, ayam penyek ni, hang tahu mana? Dengar driver lori tu katalah, driver lori tu pun berhenti dah. Nampak? Driver lori tu bukan hujah. Dan ada masyarakat kita orang mengaji, kita tak mau makan, itu peribadi kita, itu urusan kita. Tapi kita jangan create atau kita jangan buat cerita benda tu haram, atau kita memandai-mandai pi haramkan satu benda tanpa ilmu dan tanpa bukti yang jelas. Nampak? Sebab kita akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita cakap, kan? Allah Taala a'lam. Masuk ah. Kita azan dulu, sekejap lagi kita sambung sikit, kita tangguh kelas kita insya-Allah taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Bismillah. Okey tuan-tuan, satu lagi saya nak kaitkan juga dengan tajuk malam ni. Teguran umum lah, teguran umum. Kadang-kadang kita bila mengaji agama ni kita rasa kuat agama sikit ni, kita rasa warak. Bila mari warak ni kadang-kadang melampau. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, Nabi ingatkan kita supaya jangan melampau. Halaka al-mutanatti'un. 3 kali Nabi sebut, binasalah orang yang melampau. Okey. Selalu orang agama ni dia faham kata orang agama ni dia tak boleh selesa dengan dunia lah. Maksud dia tak boleh makan yang elok. Dunia kan. Yang ni kita masuk dalam kategori melampau. Okey. Nak bagi mudah kita faham, ada satu peristiwa di mana Nabi SAW bercerita tentang hari kiamat di rumah seorang sahabat bernama Uthman bin Mad'un. Cerita tentang hari kiamat. Kita punya prinsip, benda yang Tuhan tak kata haram, kita jangan kata haram. Benda yang Tuhan kata halal, kita kata halal. Boleh? Nanti tuan-tuan dah warak sangat, dah alim sangat, duk makan ikan kering dengan ikan bilis ya. Ikan kering, ikan bilis, ikan kering, ikan bilis. Kan? Tahu tak makan ikan sedap-sedap tak boleh lah, kita nak mati ya ni semua. Kan? Ada orang setengah dia ikut ajaran tertentu, dia buang dunia. Ada dulu di Kelantan ke di mana, balik pergi buang TB. Dia petuk TB dalam sungai, dia kata tak tahulah. Kan? Balik buang TB, buang apa semua peti air. Ada yang tak mau dunia lah, nak pergi duk buat pondok dalam ni, nak pergi dalam hutan mana-mana pergi buat pondok.
Nak pergi buat pondok, nak pergi mayang ya. Ada setengah kita pun macam tu juga. Tapi saya ingat bukan dia kuat agama, dia kedekut. Yang jenis tak mau makan semua ni. Makanlah kan. Dengar cerita. Satu hari Nabi SAW dia cerita pada para sahabat tentang hari kiamat. Cerita tentang hari kiamat di rumah siapa? Uthman bin Maz'un. Cerita tentang nikmat, cerita tentang azab, cerita kiamat lah. Selalu cerita kiamat ni kita akan rasa apa? Takut. Okey, kita sambung lagi. Kesan daripada cerita itu, kesan daripada cerita Nabi itu, ada di kalangan para sahabat yang mereka ambil satu azam. Mereka tak nak makan makanan yang sedap, tak nak minum minuman yang sedap, mereka tak nak tidur di atas tilam yang empuk, dan mereka nak salat siangnya, mereka nak semayang malamnya, mereka nak berpuasa. Ni tak mau tidur atas tilam, tak mau apa, tak mau selesa lah, tak mau makan makanan sedap, makan sekadar untuk nak hidup ya. Makan apa yang ada, lebihnya puasa. Boleh tak? Tak mau ni sebab kiamat. Saya pun duk tengok lah, satu dua orang duk cerita kiamat. Kiamat ni dunia nak kiamat lah, langit merah lah, apa macam lah, tsunami nak kiamat. Tapi sakan hidup sakan siapa tu juga kan. Kita kiamat ni, kalau kita beriman kiamat tu dekat, kita tak pulun dunia lah kan. Dah kiamat nak pulun apa dunia. Tapi duk tengok orang yang cerita dekat lagi, dia kata kiamat dekat lah ni, kiamat dekat lah ni kan. Tapi dari sudut pulun dunia sakan juga kan. Jadi mereka ni tak maulah nak makan makanan yang sedap, tak maulah. Saya nak tanya tuan-tuan, apakah salah kita makan makanan yang sedap? Adakah makan makanan yang sedap itu menunjukkan kita tak teringat akhirat? Adakah kita pergi rumah kawan tu, dia hidang kat kita, kita tengok lekeh sangat ni kan, nasi, lepas tu ulam pun yang dia kutip tepi-tepi tu tak special lah kan. Orang bila main ni jamulah sakan sikit. Apa siapa yang hang ni nampak macam apa lekeh sangat? Ni nama dia menu akhirat. Menu akhirat kan. Pasal tu bila dia tengok ustaz makan, ustaz ni tak ingat kemati. Kan? Nampak? Yang ni nama dia menu dunia. Setengah-setengah orang ada macam tu. Kan? Setengah-setengah orang ada macam tu. Nabi walaupun dia kita baca hidup dia simple, tapi dia dalam ketika ada orang hidang dia makan. Orang hantar kambing dia makan. Bahkan orang cerita dapat kambing, dia tanya untuk dia ada tak? Artinya dia tak tolak benda tu, tapi dia tak jadikan itu fokus utama. Tapi dia tak haramkan benda tu. Okey. Apabila ada di kalangan sahabat yang sampai tak mau nak makan sedap, tak mau nak tidur atas tilam, nak tidur atas lantai kan. Mana tahu tuan-tuan dengar kuliah-kuliah cerita akhirat, balik duk pergi tidur atas lantai. Bini ni tanya apa siapa ni? Aku ni duk fikir ke akhirat ni. Kan? Nampak? Quran turun. Ayat ni tuan-tuan kena ingat sampai bila-bila. Al-Maidah ayat 87 dan 88. Ayat 87 dengan 88 ni tuan-tuan kena hafal. Nampak? Pasal tu ada sahabat kita pergi kena nasi kandang pasal ayat ni lah. Ayat apa ni? Mari kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini tuan-tuan yang ikut mana tarikat ke Tok Syekh mana kan, suruh baca ayat ni bagi ni kan. Kadang-kadang ada orang dia, saya tak mau ni, saya tak mau ni kan. Kadang-kadang orang kita bila kawan tu tengok makan baguslah dia. Kalau makan hebat tak bagus lah. Kalau satu orang makan hebat tak bagus ke dia? Saya nak tanya, tak bagus ke? Kan? Setengah orang dia minum kopi. Kopi tau, minum kopi. Tuan-tuan minum kopi berapa? Berapa ringgit? Pak Tam minum kopi berapa ringgit, Pak Tam? RM2 ya? RM2? Ada orang minum kopi RM8. Kopi sewa RM8. Orang lalu ni kita nak kata apa? Ni tuan-tuan, orang minum kopi saja RM8, tuan-tuan nak kata apa orang lagu ni? Astagfirullah.
Hang tak ingat akhirat kau, habis dia minum kopi. Kan? Kadang-kadang kita tengok orang makan daging mahal-mahal, wagyu ke apa, ratus-ratus. Kita nampak dia ni macam buruk lah, macam tak bagus lah. Kita tengok ayat ni kata apa. Ayat ni dalil besar ni. Kan? Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Al-Maidah 87 dengan 88. Balik pergi buka. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu tayyibat. Kenapa kamu? Allah kata la tuharrimu, janganlah kamu haramkan tayyibat, apa-apa yang baik. Ma ahallallahu lakum, apa yang Allah halalkan untuk kamu. Tengok Allah kata apa? Jangan kamu haramkan apa-apa yang baik. Tayyibat, the best. Maksudnya kalau makan daging yang best, yang orang kata daging ni tak ada lemak, daging ni lembut, daging ni mudah hadam, daging ni baik untuk usus. Berapa sekilo? 300-400 kan? Yang mereka duk kata tu. Sekilo ada. Yang kita makan tu, ni yang tuan-tuan duk makan daging apa? Tuan-tuan duk makan daging yang jenis pepok, gigi palsu pun keluar sekali dengan itu. Daging murah. Cuma makan daging mahal tengok. Ada duit belilah. Jangan simpan. Bukan nak boleh buat mati. Pergi cari daging yang sekilo 300-400. Kalau gamuk, dia kata banyak lah. Panggil saya pergi sekali. Tak apa, saya boleh pergi. Cancel lah kuliah kita pergi. Dia kata, jom ustaz nak belanja ni daging 300-400. Okey? Kan? Ajak ustaz ni, dia ustaz dunia, dia pergi. Kalau ustaz ajak ustaz, saya tak maulah, saya. Tuhan kata dia yang halalkan tayyibat. Tayyibat, dia tak kata halal saya, dia kata tayyib. Tayyib ni maksudnya dari sudut grade. Maksud, tapi soal kita mampu lah. Kalau kita mampu, dia kata daging ni daging terbaik, artinya dia tayyibat. Tuan-tuan kata ni berah ni mahal, tapi dia bagus, artinya dia tayyibat. Kita pergi beli tilam. Biasa pergi beli tilam mahal. Tilam mahal. Dia kata tilam ni 30,000. Oi, sakan 30,000. Tilam ni diluluskan oleh pakar tulang. Siapa yang tidur ni, tulang belakang dia akan selamat. Artinya dia tayyibat. Kereta ni harga berapa? Kereta ni 100,000. Kereta ni kalau kita mengantuk, dia bawa sendiri. Kalau nak belaga, dia boleh brake, auto brake. Artinya dia dia bukan soal halal ya. Dia Quran tak tekankan hanya semata-mata soal halal. Quran juga tekankan soal tayyibat. Tayyibat artinya apa? Benda yang terbaik. Kereta yang terbaik, makanan yang terbaik, dan selalunya yang terbaik ni mesti mahal. Artinya salah tak untuk kita menikmati hidup ni? Tak salah. Bahkan orang yang pergi haramkan benda tu, pergi tolak benda tu, larang benda tu, salah. Quran kata la tuharrimut tayyibat. Jangan haramkan. Jangan haramkan. Ada orang beli jam mahal, berapa belas ribu. Kita tanya pasal apa jam ni? Jam ni kalau kita tak ikut dia, dia maki kita. Kan? Kalau kita semayang sayuk, dia maki, oi, tak ingat nak mati lah ni, nak mayang, tak mayang lagi ni. Jam tu dia bercakap. Tak apa lah, bagus ya. Faham ke tak? Jam 30,000 berjanji pukul 8, mai pukul 10. Baik beli jam murah. So, faham tak? Soal tayyibat. Ada orang dia mampu, dia boleh buat. Quran kata apa? Okey, kemudian Quran kata apa? Wala ta'tadu, janganlah kamu melampaui batas. Dan Allah kata apa lagi? Allah kata wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Allah kata makanlah oleh kamu apa yang direzekikan oleh Allah yang halal lagi baik.
Kesimpulan yang kita boleh buat daripada apa yang saya huraikan dalam kuliah kita pada malam ini, tuan-tuan, hak untuk mengatakan sesuatu itu halal atau mensyariatkan sesuatu hukum itu hanyalah milik Allah. Sebab itu asy-syari' yang mensyariatkan itu kuasa tertinggi, the supreme of power tu, yang paling power sekali tinggi itu milik Allah. Apa yang Allah kata haram, sami'na wa ata'na. Apa yang Allah Ta'ala halal, sami'na wa ata'na. Kalau benda yang kita tak pasti, waraknya famanittaqa asy-syubuhat, dia hendaklah tinggalkan benda yang dia tak pasti. Istabra'a li dinihi wa irdih. Nabi kata famanittaqa asy-syubuhat. Siapa-siapa yang jaga, takut, jauhi benda-benda yang tak jelas, dia telah menyelamatkan agama dia dan maruah dia. So benda yang halal kita kata halal, haram kita kata haram. Benda yang tak pasti, sama-sama yang tak jelas, kita tak ada ilmu tentangnya, kita stop, kita tinggalkan. Tapi kalau ada orang nak ambil, kita tak boleh kata apalah, sebab benda tu bukannya haram. Kan? Apatah lagi tuan-tuan, kita tak boleh beralasan kita nak kuat agama, kita nak cuci diri, kita nak dekat pada Allah dengan mengharamkan apa yang halal. Jadi itu apa yang dapat kita simpulkan pada prinsip yang kedua. Mudah-mudahan tuan-tuan, apabila kita berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan dengan halal dan haram ni, kita balik pada dua prinsip yang kita dah dapat. Satu, asal pada tiap-tiap sesuatu itu adalah halal. Kedua, yang berhak nak kata haram ataupun halal hanya Tuhan, bukan tok guru, bukan ulama, bukan tok syekh, bukan Perdana Menteri, tetapi Allah semata-mata. Itu apa yang disebut oleh Al-Quran. Dan mudah-mudahan bila tuan-tuan ada prinsip ni, insya-Allah tuan-tuan akan tenang dan damai dalam menghadapi isu-isu yang timbul dalam masyarakat kita. Apa-apa sebaran yang kata makanan tu tak boleh, makanan ni tak boleh, tuan-tuan balik kepada hukum asal, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.